Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Wan Adli Afiq bin Wan Fazilah Zaki. Okey, hari ini saya nak membincangkan tentang tajuk yang saya dapat dalam slide, iaitu strategi intervensi untuk kanak-kanak berkeperluan khas. Okey, kita akan straight to the point, to the topic untuk perbincangan kita. Okey, yang pertama adalah kanak-kanak sebelum kelahiran. Okey, apa yang kita boleh bincangkan tentang kanak-kanak atau strategi untuk intervensi sebelum kelahiran, kerana ia terbahagi kepada 3 peringkat. Yang pertama iaitu sebelum kelahiran, semasa kelahiran atau kita kata masa hamil, dan yang terakhir adalah selepas kelahiran. Jadi kita akan masuk pada bab yang pertama, iaitu sebelum kelahiran. Okey, setelah saya membuat kajian dan buat sedikit pembacaan, terdapat beberapa kaedah atau cara yang kita boleh buat sebelum kita berkahwin atau memulakan satu hubungan bersama pasangan. Okey, apa yang saya maksudkan adalah sekiranya berdasarkan slide, iaitu terdapat 4, iaitu dipanggil counselling genetik, iaitu temu bual bersama ibu bapa, memberi panduan persediaan yang rapi kepada ibu bapa, merancang kelahiran dan mengurangkan tekanan. Ya, antara 4 itu adalah counselling genetik yang kita katakan adalah persediaan atau mental fizikal untuk ibu bapa sekiranya mereka didapati akan dapatlah anak yang mungkin memerlukan keperluan khas, iaitu kurang upaya. Okey, sebab pada dasarnya kita tak tahu apa yang berlaku ketika hamil. Mungkin ada kecederaan atau mungkin ada kecelakaan-kecelakaan yang di luar jangkaan yang boleh menyebabkan anak dalam kandungan itu mengalami kecederaan yang menyebabkan dia mengalami kurang upaya. Baik, antara yang saya boleh rangkumkan untuk yang sebelum kelahiran adalah, pertama adalah temu bual. Ini bermakna ibu bapa atau kita katakan pasangan boleh bertanya kepada pasangan sekiranya lah mereka mempunyai sejarah-sejarah atau sejarah lampau daripada ahli keluarga keturunan yang mempunyai penyakit. Okey, ia bukan membuka aib, tapi seolahnya kita sekiranya ada, beritahu. Dan jangan risau, kerana kita pada era ini mempunyai pelbagai teknologi moden untuk diubati penyakit. Ya, okey. Yang kedua adalah persediaan ilmu perkahwinan. Ia daripada segi emosi, jasmani, rohani. Ini kerana andai kata atau terdapat apa yang kita boleh katakan, jika sekiranya lah ditakdirkan mendapat anak yang kurang upaya, ibu bapa perlu mempunyai ketahanan emosi, rohani, fizikal yang kuat untuk menghadapinya, kerana tak semua orang dikurniakan anak kurang upaya. Oleh kerana itu, persediaan ilmu sebelum perkahwinan amatlah dititik beratkan. Termasuk dalam Islam sekali, ilmu perkahwinan itu amatlah ditekankan, oleh kerana kita tak tahu apa yang akan berlaku atau kita hadapi selepas perkahwinan. Okey, perkara-perkara ini adalah sebagai seorang Islam atau even non-Muslim pun kita menerima takdir Tuhan itu dengan hati yang terbuka, oleh kerana kita tahu Tuhan mempunyai perancangan yang lebih baik untuk kita. Okey, yang ketiga adalah buat perancangan dengan doktor pakar. Sebanyak pembacaan saya, sekiranya pasangan berisiko untuk mendapat anak kurang upaya akibat komplikasi dalam badan atau luaran, okey, ibu bapa boleh membuat berjanji dengan doktor pakar untuk mendapatkan nasihat-nasihat apa yang boleh dibuat, apa perkara-perkara yang mungkin perlu dielakkan, apa perkara yang mungkin dapat bantu untuk kurangkan atau elakkan anak itu menghadapi kurang upaya. Okey, yang keempat adalah sokongan moral. Okey, sekiranya terdapat juga kita katakanlah sebagai takdir mendapat anak kurang upaya, janganlah kita bersedih. Ini kerana mungkin ujian untuk kita, atau boleh kita katakan sebagai satu rahmat lah apabila kita menjaga orang-orang yang Tuhan kurniakan kepada kita yang mereka kurang upaya, tapi
mereka juga boleh sama, ingin hidup sama macam kita. Okey, yang pertamanya saya rangkumkan adalah sokongan moral. Okey, daripada terutamanya pasangan, ahli keluarga, rakan-rakan, masyarakat sendiri. Ini kerana kita menerima mereka sebagaimana kita tidak menganggap mereka itu asing. Okey, orang kepaya dia tidak asing, mereka cuma hanya kurang keupayaan seperti kita. Okey, jadi sokongan moral daripada segenap komuniti itu amat penting bagi meningkatkan mereka punya keyakinan diri. Okey, so kita akan masuk kepada semasa hamil. Okey, semasa hamil untuk mengelakkan sebarang kita katakan komplikasi. Okey, ibu bapa mungkin boleh melakukan antaranya ujian-ujian. Oleh kerana kita berada di zaman yang moden, jadi mungkin ujian-ujian yang sesuai boleh dilakukan, sepertinya ultrasound. Okey, saya boleh rangkumkan di sini adalah menurut slide juga adalah alpha fetoprotein AFP. Okey, di mana kita akan melakukan boleh kita katakan sebentar ya. Boleh kita katakan ia dilakukan ketika kandungan menjangka 4 bulan. Ia dapat mengesan sebarang ketidakupayaan pada janin tersebut atau kita katakan bayi dalam kandungan, dan ujian darah adalah 1-2 hari saja. Ini bermakna ia tidak mengambil masa yang lama untuk kita tahu apakah komplikasi mungkin yang berlaku dalam bayi. Okey, okey, yang kedua adalah ujian ultrasound. Okey, ia boleh dilakukan ketika usia kandungan 3 bulan, mengetahui kandungan hidup atau sebaliknya. Dan apabila kita melakukan ujian ultrasound, kita akan tahu kedudukan bayi, kelainan fizikal atau jantina, bilangan fetus atau degupan jantung dia. Okey, ketidakupayaan ultrasound juga boleh ketidakupayaan apa-apa yang berlaku dalam komplikasi boleh dikesan, tetapi hanyalah petunjuk sahaja. Bukannya sekiranya kita tahu contoh anak itu sudah tidak. Kerana kita hanya tahu mungkin ada kesan-kesan yang daripada segi otaknya atau daripada segi mana-mana bahagian tubuhnya yang mengalami komplikasi. Jadi di situ kita boleh detect yang mungkin ada penyakit-penyakit yang akan didapat. Okey, yang seterusnya adalah ujian amniocentesis, iaitu mengesan ketidakupayaan yang dikesan dalam ujian terdahulu. Maknanya mungkin doktor akan melakukan analisis yang di mana ujian terdahulu melihat mungkin ada anak ini akan mendapat sindrom Down oleh kerana mungkin ada bahagian kecacatan pada otak yang menyebabkan doktor boleh membuat satu kesimpulan yang mengatakan berkemungkinan anak itu akan mengalami sindrom Down mungkin. Okey, berdasarkan ada beberapa saya mendapat daripada laman web Hello Doctor. Okey, kat sini dia ada lampirkan ujian diagnostik, iaitu menggunakan ultra bunyi resolusi tinggi. Okey, ini bermakna ultra bunyi ini juga dikenali sebagai ultra bunyi tahap 2, digunakan untuk melihat dengan terperinci kemungkinan kecacatan, kelahiran atau masalah lain pada bayi dalam kandungan yang disyaki. Daripada ujian saringan ini biasanya minggu ke-18 dan 22 bulan kehamilan. Ini bermakna 22 minggu, maafkan saya. Ini bermakna ultra bunyi resolusi tinggi juga mampu mengesan, tetapi barangkali diingatkan yang ia setiap ujian yang dilakukan hanyalah mampu mengesan. Kadang-kadang ia tidak mampu untuk mendapat atau memastikan kecacatan atau kurang upaya apa yang akan berlaku. Oleh kerana kadang-kadang ketika bayi, anak itu masih normal, tidak mengalami apa-apa kecacatan, tetapi apabila mula meningkat dewasa, ia menunjukkan tanda-tanda yang kita tak pasti, dan sehinggalah baru kita tahu mungkin dia ada penyakit. Okey, dan saya mendapat sebentar ya mendapat satu daripada artikel BH yang menyatakan baik, faktor kecacatan bayi adalah dari segi genetik,
kromosom, dan pencemaran alam sekitar juga memainkan faktor atau peranan, iaitu asap rokok, asap kenderaan dan sebagainya. Dan langkah pencegahannya yang dikongsikan di berita harian adalah makan asid folik 3 bulan sebelum hamil dan sepanjang kehamilan, pemeriksaan berkala ketika hamil, dan amalkan hidup sihat. Okey, ini bermakna kita pun tahu perkara-perkara seperti ini adalah common dalam masyarakat kita, iaitu makan asid folik sebelum hamil dan sepanjang kehamilan. Jadi menjaga kita punya anak bagi kandungan itu lebih selamat. Okey, pemeriksaan berkala ketika hamil maknanya biasanya ini juga telah diaturkan oleh doktor. Sekiranya seorang ibu itu hamil, mereka akan mensyorkan untuk datang buat medical check up. Dan yang ketiga adalah amalkan hidup sihat. Ini bermakna hidup sihat ini adalah seperti kita tahu, tidak merokok, tidak melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan anggota tubuh badan. Okey, oleh itu amat penting untuk kita mengetahui intervensi-intervensi yang sebelum semasa hamil dan sebelum kehamilan itu, bagi memenuhi atau kita katakan memastikan persediaan kita sekiranya mendapat tahu ada komplikasi yang berlaku. Okey, sekian, terima kasih.